Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Salam penuh inspirasi, salam sejahtera dan Assalamualaikum diucapkan kepada anda semua penonton-penonton wanita hari ini yang berada bersama dengan kami di Kaca TV ketika ini dan juga yang menonton kami di dalam talian Facebook kami saat ini. Dan hari ini seperti biasa ada pelbagai pengisian menarik yang telah pun direncanakan oleh rakan penerbit Irin Puteri Azmi untuk tontonan anda seisi keluarga. Jadi kami harapkan anda semua walau di mana berada, anda berada dalam keadaan yang sihat, baik dan sejahtera hendaknya. Mungkin ada yang sedang pilih-pilih makan tengah hari, ada yang tengah terfikir apakah agaknya menu yang nak dikongsikan bersama dengan seisi keluarga pada hari ini. Tetapi kalau sambil-sambil anda berfikir tu, anda terus tonton kami di tengah hari ini. Dan kalau kita bercakap tentang jumlah kes positif COVID yang saban hari dikongsikan di media masa, kami sekali lagi ingin sama-sama mengingatkan anda penonton-penonton dan juga kami di studio tentang jumlah kes positif yang telah pun dilaporkan pada petang semalam. Kalau kita lihat jumlah kes positif yang dilaporkan pada petang semalam ada sedikit kenaikannya iaitu sebanyak 1,482 kes positif yang telah pun dilaporkan. Kalau 2 hari lepas kan kita tengok dan kita pun bergembira bila angkanya mencecah bawah 1,000. Tapi semalam dah pun naik semula ke 1,482 kes. Inilah yang sama-sama kita nak ingatkan diri kita dan juga anda penonton-penonton sekalian untuk terus kekal menjaga diri, mengamalkan SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Kita elakkan 3S, elakkan berada di tempat sempit, sesak dan bersembang secara dekat. Kita jaga diri kita, jaga keluarga kita dan juga komuniti di sekeliling kita. Okey, sebenarnya saya tak keseorangan, banyak yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton wanita hari ini. Dan kalau dapat anda saksikan, apa yang berada di hadapan saya ini mungkin ada kaitannya bagi anda yang mengalami masalah rabun ataupun yang gemar memakaikan telekap. Ini ingin kami kongsikan bersama dengan anda sebentar lagi. Tapi sebelum tu, rakan siaran saya, Segita Chandan, ada sesuatu yang nak dikongsikan tentang karnival daripada Wow Shop. Kita saksi, silakan. Ya, Fiza, saya cukup teruja bila sebut Wow Shop saja. Saya kira bukan saja saya tetapi anda penonton-penonton wanita hari ini pun cukup teruja dan excited untuk mengetahui apa yang istimewa. Jadi nak tahu lebih lanjut, kita bersama dengan Jimmy Shenley sekarang ni melalui video call. Hai Jimmy. Hello, apa khabar wanita hari ini? Khabar baik. Jimmy sihat Jimmy? Alhamdulillah, jaga SOP, tak ada orang dari saya ni. Okey, bagus Jimmy. Okey, baik Jimmy. Wow Shop, sebut saja semua orang excited nak tahu apa yang Jimmy nak kongsikan bersama dengan kami kali ini. Apa yang istimewa Jimmy? Okey, hari ini merupakan ulang tahun yang ke-5 Wow Shop ni. Daripada semalam sehingga 4 April ni, kita berikan karnival beli belah barangan yang terhebat. Ingat, ada diskaun segera 5% bagi setiap pembelian dan beli cara online dapat lagi 5% wow cashback. Dan menariknya ada peluang kemasan untuk anda memenangi wang tunai sebanyak RM1,000. Wow. Ya, kena join TikTok Challenge di Wow Shop. Buat move sikit, lepas tu mana tahu anda boleh menangi RM1,000. Okey, baik Jimmy, kita dah tahu Wow Shop dah pun menyambut ulang tahun yang ke-5-nya dan promosi-promosinya sehingga 4 hari bulan April ni. Jadi mungkin Jimmy boleh kongsikanlah apa lagi antara promosinya selain berdiskaun 5% dan wang tunai sebanyak RM1,000 yang boleh dimenangi. Okey, pertama sekali barangan dia memang hebat. Kami yakin anda memang memerlukan barangan-barangan ini, sebab itu kita bawakan barangan yang hebat sempena dengan karnival beli belah kita selama 5 hari ini. Dan menariknya untuk finale hari Ahad nanti, kita akan bersiaran langsung daripada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 7 malam tanpa henti maraton. Sebab itu anda kena mendapatkan secepat mungkin. Ingat, belilah secara online. Talian kami 1800 180 808 memang sesak sejak dari semalam lagi ni. Jadi beli cara online, lebih mudah, lebih pantas. Okey, lebih mudah, lebih pantas. Tapi saya kira Jimmy dah sebut boleh menang RM1,000, ada TikTok Challenge. Mungkin Jimmy boleh kongsikanlah lebih sedikit macam mana, apa antara TikTok Challenge yang perlu mereka sertai tu?
Alah, TikTok. Kenarilah. Okey, ada step sedikit ya, step yang agak mudah tapi lebih cantik kalau kita buat. Katalah dalam keluarga tu mak ayah nak join sekali kan, lebih cantik. Kita akan pilih yang paling kreatif ya untuk menangi RM1,000. Alah, mudah aja. Boleh buat. You boleh buat juga. Okey, nanti saya cubalah dengan Fiza, manalah tahu boleh menang RM1,000 kan. Okey, baik Jimmy. Jimmy tadi sebut mengenai finale Wow Shop itu kan. Yes. Mungkin sekali lagi Jimmy boleh tekankanlah apa yang istimewa pada Wow Shop finale High Five ni. Okey, sekali lagi kita ada persembahan daripada artis. Nak tahu siapa? Rahsia. Kita ada persembahan, kita ada pengacara-pengacara hebat yang akan menemani kita tanpa henti. Tak ada ya, habis je siaran langsung Wow Shop, kita ada selingan persembahan daripada artis terkemuka di Malaysia. Itu yang menariknya. Okey, baik Jimmy. Sedikit pesanan Jimmy kepada mereka, peminat-peminat Wow Shop yang selalu membeli di Wow Shop. Ingat makcik-makcik, kakak semua menonton ya, beli apa kata hati. Jangan pandang harga dengan mata kasar, pandanglah harga dengan hati anda semua. Dan menariknya sekali lagi, dapatkan segera ni beli cara online, telefon kami boleh nombor 1-800-8808. Memang berbaloi setahun sekali sahaja ya, menyambut ulang tahun Wow Shop. Hidup Messi ada wow. Okey, baik Jimmy. High five sedikit Jimmy. Kita high five secara virtual. Okey, baik. Terima kasih Jimmy. Okey, itu dia Wow Shop High Five. Selamat ulang tahun yang ke-5 Wow Shop. Jadi anda di rumah, apa anda menunggu lagi sehingga 4 hari bulan April ini. Okey, baik. Tadi Fiza sudah pun kongsikan yang hari ini topik kita adalah satu topik akan membuka mata anda berkaitan dengan mata dan kanta lekap. Ya Fiza? Orang kata Sugi, dari mata turun ke hati. Tadi kan dari mata tengok barang, nak beli barang kan. Ini dari mata turun ke hati untuk kita lihat apa yang kita suka dan sebagainya. Ini yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton wanita hari ini yang berada di depan saya. Ini adalah beberapa jenis kanta lekap. Sebab ada setengah orang Sugi, dia memang pakai kanta lekap ni sebab memang mempunyai masalah rabun. Betul. Astigma panggil? Astigmatism. Saya lah tu orangnya. Dan tapi ada orang pula yang dia pakai suka-suka je. Kadang-kadang bagi kita yang memang mengalami masalah rabun ni, kita memang rasa macam, ya Allah Tuanku, bilalah masanya tak perlu nak pakai kanta lekap ni kan. Betul. Dan ada pelbagai juga jenis kanta lekap ini yang mana kita harus tahu dari segi penjagaannya, kualitinya dan kepada siapa harus kita merujuk untuk kita mendapatkan kanta lekap yang sesuai untuk mata kita. Ini nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton, dan kalau mungkin anda mengalami masalah-masalah tertentu, ada masalah mata ketika memakai kanta lekap, tak tahu nak buat pilihan yang terbaik untuk memilih kanta lekap anda, nak pergi beli kat atas dalam talian ke ataupun harus berjumpa dengan optometris, ini anda kena terus kekal bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Ya, ataupun Fiza, anda boleh kongsikan Sugi. Ataupun anda boleh ke Facebook Wanita Hari ini, kongsikan pengalaman anda ataupun apa-apa persoalan yang anda ada mengenai dengan kanta lekap, dan kalau sempat kami akan bertanyakannya kepada pakar ataupun doktor di studio sekejap saja lagi. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, kembali selepas ini di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Kanta lekap digunakan untuk tujuan pembetulan penglihatan, rawatan dan sebagai alat bantuan penglihatan. Penggunaan kanta lekap menggantikan cermin mata dan ia juga satu keperluan kepada individu yang mempunyai masalah rabun yang ingin tampil lebih yakin. Sejarah kewujudan kanta lekap lahir daripada seorang pelukis terkenal, Leonardo da Vinci. Beliau telah melukis model sebuah alat berisi air yang digunakan pada mata untuk memperbaiki penglihatan pada tahun 1508. Idea tersebut telah melalui proses evolusi sehinggalah kanta lekap pertama mula diperkenalkan pada tahun 1880-an oleh seorang saintis dari Switzerland, Adolf Eugen Fick. Bagaimanapun, kanta lekap ciptaannya diperbuat daripada kaca dan hanya boleh dipakai dalam tempoh yang singkat. Pada tahun 1958, kanta lekap telah melalui inovasi baharu dan telah direka oleh ahli kimia dari Republik Czech, Otto Wittstoll, dan pembantunya Drahoslav Lim yang juga pencipta gel pertama digunakan untuk pengeluaran mereka. Ianya sejenis plastik yang dikenali sebagai hydrogel. Teksturnya lebih lembut dan mudah dibentuk apabila basah. Kini banyak syarikat mengeluarkan kanta lekap yang memberi keselesaan berpanjangan walaupun dipakai dalam tempoh yang lama.
Kanta lekap ataupun kanta sentuh, Fiza, saya kira adalah sinonim lah bagi mereka yang mempunyai masalah penglihatan ataupun rabun dan ada yang mengambil kira menggunakan kanta lekap ni adalah mudah, tetapi ada yang merasakan ia leceh, lebih baik menggunakan cermin mata. Betul juga tu. Dan kalau kanta lekap ni bahasa rasmi lah kan. Tapi biasa orang panggil contact lens. Okey. Jadi macam Sugi katakan tu banyak kebenarannya. Ada orang yang selesa, ada orang yang pakai suka-suka untuk kecantikan dan ada orang yang terpaksa pakai hari-hari ini merasakan itu juga mungkin boleh menjadi bebanan. Yang ini yang kita nak kongsikan bersama dengan pakar kita di studio hari ini. Kita bersama dengan Dr. Sijaya Singh selaku pakar oftalmologi, Sujaya Singh selaku pakar oftalmologi dan pakar bedah kornea UM Specialist Center. Apa khabar, Doktor? Khabar baik. Doktor sihat ya? Ya. Oh, okey. Baik, Doktor. So, selamat tengah hari kepada semua penonton TV3. Dan saya berterima kasih kepada tim TV3 untuk jemput saya di sini supaya kita boleh bincang tentang kanta sentuh. Okey. Dan sebelum kita start, saya minta maaf sebab bahasa Melayu saya tidak sangat fasih. Jangan risau, Doktor. Dah okey. Okey, Doktor. Kalau macam tu, jom kita mulakan topik perbincangan kita ni. Mungkin ramai tak sabar nak tahu kan. Sebab semua orang teruja. Lagi-lagi anak-anak muda kan. Adik-adik belasan tahun ni suka nak nampak cantik pakai contact lens. Kita pakai contact lens, Doktor. Tapi kadang-kadang kita tak tahu, Doktor. Kita tahu contact lens ataupun kanta lekap ni boleh dibeli di mana-mana saja. Sama ada yang ada power ataupun yang dipakai untuk kecantikan. Tapi sebenarnya, Doktor, kepada siapa atau di mana seharusnya kita mendapat preskripsi yang terbaik untuk kita membeli kanta lekap ini? Okey, so yang satu benda kita mesti ingat, contact lens adalah satu medical device, kita panggil peralatan perubatan, dan tidak boleh dijual kalau tanpa preskripsi. So kalau awak tak dapat preskripsi daripada registered orang yang boleh bagi preskripsi, awak tak boleh beli. So siapa boleh bagi kanta sentuh ini? Pakar mata, optometrist semua, especially yang ada sertifikat biru, dan kita panggil optician atau juru optician. Mereka pun boleh bagi, tapi juru optician hanya yang sudah ada sertifikat pink. Okey. So bila saya prepare untuk interview ini, dalam Malaysia kita ada lebih kurang 2,600 optometrist yang boleh bagi contact lens. Tapi juru yang optician tu ada 3,000 lebih, tapi ada hanya 500 yang ada sertifikat pink. So pastikan kalau awak nak beli kanta lens, termasuk kanta lens coloured punya, mesti ada preskripsi daripada 3 orang ini. So tolong jangan beli dari atas talian atau pasar malam, sebab kanta lens ini semua tiruan dan bahaya untuk mata dan boleh menyebabkan buta. Okey, menarik Doktor berkata, sebab Fiza, saya kira sekarang ni dengan permintaan yang tinggi kanta lekap ataupun contact lens sebagai bahan kosmetik ataupun aksesori, ramai ejen tidak berdaftar yang menjualnya. Jadi Doktor, mungkin kita boleh memberikan sedikit orang kata pencerahan juga mengenai jenis-jenis, sebab ada yang monthly, ada yang daily, ada yang menggunakannya untuk astigmatism, rabun jauh ataupun sebagainya. Mungkin Doktor boleh menjelaskan sedikit. So ini kanta, saya dah bawa sikit sampel yang kita ada. So kalau awak tengok, kita actually ada lebih kurang 2 jenis kanta sentuh. Satu tu kanta sentuh lembut yang ramai orang pakai. So saya tak tahu boleh fokus ke tak, tapi kalau tengok jenis ini, contact lens dia lembut sangat. Okey. Dan ini kita buat dengan bahan kita panggil silikon atau silikon hidrogel. Doktor, boleh tak kalau Doktor ambil dan pegang sikit? Ataupun Doktor boleh izinkan saya untuk pegang? Ya. Boleh? Ada lagi satu saya buka. Sama ke berbeza, Doktor? Kena cuci tangan dulu. Okey. Okey, boleh ambil? Saya ambil yang ni. Ya. Okey. So, saya akan tunjukkan kepada penonton kita. Ini yang nipis ya, Doktor? Ini yang nipis dan tak ada colour. Jadi kadang-kadang tak nampak. Saya pernah jadi, Doktor. Saya pakai macam ni. Saya lupa saya pakai Doktor tidur tak? Sekarang yang bahan tu is very comfortable. Oksigen boleh masuk. And ini hidrogel atau silikon hidrogel. So kalau awak nak compare dengan kanta lens ini, yang kanta lens keras. Ada juga ini, Doktor? Ya. Ini kita panggil RGP dan dia buat dengan kita panggil plastik mudah lentur.
Okey. So indikasi untuk pakai jenis-jenis kantar ini ada lain-lain. Ini okey doktor, kita tunjuk lagi sekali. Ini adalah kantar lekap yang keras. Yes. Okay, ini yang Atau keras. RGP kita panggil. RGP. Siapa yang boleh pakai yang ini doktor? Okey. So semua indication ada lain-lain. So RGP selalu ni untuk kes rumit sikit. Contoh ni pesakit kalau ada keratokonus selepas kornea transplant, kornea tak sekata. Itu semua orang yang pakai RGP punya. Kalau orang ada silau tinggi. Sebab kalau silau tinggi, contact lens lembut tak boleh kasih pembetulkan kita punya penglihatan. Okey. Alamat tu kenapa tu tadi? Tak sebab inilah dia. Kadang-kadang kita ni sebagai pengguna pun ataupun pesakit lah kita katakan. Kadang kita pun degil juga. Kita dah jumpa dengan pakar mata, katalah kita dinasihatkan kata contoh saya ada masalah silau yang tinggi juga, tapi saya tak pakai yang macam ni. Saya hanya pakai yang ada warna. Biasa. Sebab untuk mereka yang silau jarang-jarang ada contact lens yang berwarna ni. Betul. Dan kemudian kita kena tempah dan sebagainya. Mungkin doktor boleh kongsikan juga doktor. Bila kita cakap tentang ada pelbagai jenis ini, ada yang orang pakai yang 3 bulan. Ada contact lens yang dipakai sebulan dan ada pula yang dipakai harian. Mungkin doktor boleh kongsikan dari segi perbezaan, dari segi kebaikan penggunaan contact lens ini untuk kebersihan diri doktor. Okey, so semua contact lens memang dia sudah ditetapkan. Okey, so soft lens ini yang awak pegang tu, Ini, dia boleh jenis pakai buang sehari. Okey. Dia ada jenis yang boleh pakai 2 minggu dan buang. Ada jenis yang pakai untuk sebulan dan buang. Okey. So ini sudah ditetapkan bila kita dapat dari factory. Macam tadi saya kata itu, that's why penting sangat sebelum awak mula pakai contact lens, jumpa optometris atau doktor supaya kita boleh beritahu jenis apa yang sesuai untuk mata awak. Dan juga kita kena tengok orang yang ingin nak pakai contact lens, dia mesti orang yang ada rajin dan bertanggungjawab. Betul. So saya sendiri pakai daily disposable. Maksud saya pakai 3, 4, 5 jam buang kalau saya perlu sebab I tak pakai hari-hari. Kalau orang yang malas balik rumah penat, malas cuci dan mata mereka sesuai untuk pakai yang seharian pun boleh pakai. Setuju. Saya pun memang ada masalah kurang rajin sebab bila pakai contact lens yang sebulan ataupun 2 bulan ni kita memang kena ada penjagaan yang teliti. Betul tak doktor? Kalau tak jaga dengan teliti boleh menyebabkan pelbagai infeksi mata. Dan ini juga sebenarnya ada berkaitannya nak kita kongsikan bersama dengan doktor dan juga penonton-penonton wanita hari ini, Sugi. Kami sempat kumpulkan pengalaman penonton-penonton yang menggunakan contact lens menerusi media sosial. Jadi jom kita lihat apa kata mereka. Pemakaian kantar lekap sudah menjadi perkara biasa dalam masyarakat. Namun jika tersalah langkah, ia boleh mendatangkan masalah serius. Antara kesilapan yang lazimnya dilakukan oleh pengguna ialah tidur tanpa menanggalkan kantar lekap. Ini telah dikongsikan oleh pengguna media sosial kepada wanita hari ini. Memakai kantar lekap terlalu lama, terutamanya sewaktu tidur, ternyata bukan hanya sekadar menyebabkan mata merah. Gesekan antara kantar lekap dengan permukaan mata boleh melukakan mata dan membuatnya mudah terkena jangkitan bakteria atau parasit. Antara yang berkongsi pengalaman ialah Lily Ismail yang pernah tertidur dengan kantar lekap. Apabila bangun, dia menyedari kantar lekapnya sudah berada di belakang mata, menyebabkan kornea matanya merah dan bengkak. Panik dengan keadaan tersebut, dia segera ke hospital untuk mendapatkan rawatan dan nasib menyebelahinya kerana kantar lekap tersebut berjaya dikeluarkan tanpa sebarang masalah. Dia telah dinasihatkan untuk tidak lagi memakai kantar lekap lebih daripada 6 jam sehari dan perlu ditanggalkan sewaktu tidur. Justru, pemakaian kantar lekap ini tidak harus dipandang ringan dan ianya memerlukan penjagaan yang jauh lebih rapi berbanding kacamata bagi memastikan mata kekal sihat. Tidur menggunakan kantar lekap. Saya kira rata-rata ramai dalam kalangan pengguna contact lens ni, Fiza, pernah mengalami situasi itu sebab terlalu penat seperti yang doktor katakan tadi. Jadi doktor, kita terus nak bertanya kepada doktor, apa antara komplikasi ataupun apa yang akan menyebabkan memudaratkan mata seseorang yang tidur menggunakan contact lens ni? Okey, so kalau seorang tidur dengan contact lens, risiko jadi jangkitan kuman di kornea sangat tinggi. Okey, sebab bila kita tidur dah oksigen dah kurang, yang kita punya mata ocular surface dia ada organism juga, so
senang mudah dapat jangkitan kuman. Okey. So that is why kita selalu cakap jangan tidur dengan contact lens. Okey. Tak boleh. Doktor, tapi ini kalau tidur yang betul tidur, kadang-kadang kita naik kapal terbang, perjalanan tu 2 jam ataupun 1 jam, kita tertidur doktor 15 minit. Ataupun kita terlalu penat, kita ternap, kita tertidur dekat rumah dan sebagainya. Adakah itu juga boleh menyebabkan mudarat kepada mata kita doktor? Okay. Kalau ternap 15 minit, 1 jam, bukan saya cakap Okey. you should do, tapi kalau sudah, okey, tak ada masalah. Tapi yang tidur betul-betul sepanjang malam memang tak boleh. Okey, itu yang kadang-kadang kita bangun pagi mata kita jadi kering. Betul. Dan kadang-kadang kita punya kantar lekat tu pun susah untuk dikeluarkan doktor. Ya. Dan ada juga situasi-situasi tertentu doktor. Kadang-kadang bila kita dah pakai kantar lekap ni, walaupun kita dah letak dalam bahasa Melayunya air mata palsu ataupun selalunya kita pakai false eye drop kan, ataupun false tears untuk kita lembapkan mata kita ni. Tapi kadang-kadang boleh terjadi juga kita dah pakai setengah hari, tiba-tiba kantar lekat kita terkoyak dalam mata dan sebagainya. Kemudian mata kita kadang-kadang boleh bertaik mata ataupun menjadi merah. Apakah antara sebab-sebab tersebut, doktor? Okey, so apa yang awak describe tu, ini rasa mungkin mata sangat kering. Walaupun kita guna yang air mata tiruan tu, dia masih kering. So dalam ini kita kena tengok apa jenis air mata tiruan kita pakai. Okey. Yang untuk orang yang pakai contact lens, kita pakai air mata tiruan yang preservative free. So tak boleh beli aimo dan bubuh dalam, sebab dalam aimo semua yang bukan nama yang ada. Dia ada preservative. Okey. So mesti gunakan air mata tiruan yang tidak ada preservative. So sekarang banyak jenis ada air mata tiruan yang boleh sesuai untuk orang yang pakai contact lens. Okey, baik. Dan doktor, menariknya hari ini adalah kami di Wanita Hari ini sempat mendapatkan seorang yang mengalami komplikasi disebabkan oleh penggunaan kantar lekap. Dan dalam talian sekarang ni kita bersama dengan Marcos Joel. Hello. Hello, hi, selamat pagi. Selamat tengah hari, Marcos. Okey. Baru bangun tidur gitu? Tak lama dah bangun tidur. Pukul 8 dia bangun. Okey, baik. Okey, baik Marcos. Mungkin boleh terus kongsikanlah Marcos ya, seperti mana yang kami tahu, Marcos menghadapi komplikasi mata di mana sebelahnya hilang penglihatan dan sebelahnya samar-samar ya, disebabkan yang bermula daripada penggunaan kantar lekap ataupun contact lens. Mungkin Marcos boleh terus kongsikan pengalaman Marcos. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Wanita Hari ini dan TV3 kerana memberikan kesedaran kepada rakyat Malaysia mengenai cara penggunaan kantar lekap ni. Okey, seperti yang doktor cakap, kantar lekap ni terbagi kepada dua. Satu yang dibenarkan oleh optometris dan satu lagi dijual di atas talian. Okey, saya telah hilang penglihatan sejak tahun 2007. Okey, bila tahun 2007 tu saya menggunakan kantar lekap yang berwarna dan juga saya juga ada masalah silau darah pun sedikit, jadi saya menggunakan yang berwarna. Okey, pada tahun 2007 tu, sebelum tu saya boleh nampak dan pada satu hari tu saya terlelap. Okey, terlelap, tertidur sampai ke pagi dan waktu pagi tu saya sedar lens saya tu, kantar saya tu dah ke belakang. Okey, bila dah ke belakang, mata saya jadi merah, jadi pedih. Saya terus pergi turun sekolah, saya pergi cabut dan saya dekat sekolah tu mata saya jadi merah dan sebagainya. Saya tak bawa pergi ke hospital. Dan itu kesilapan saya lah. Okey, lepas dalam beberapa hari macam tu baru saya pergi ke hospital, salah satu hospital dekat Sarawak. Saya apa orang cakap ni, doktor telah memberikan rawatan dan ubat titis. Dan saya tak tahu pada masa tu kornea saya ni, saya telah cala kedua-dua mata saya ni. Kedua-dua mata ni. Okey, yang sekarang ni mata saya dah buat dua-dua kornea transplant. So korang boleh bandingkan, kiri ni ada putih, kanan ni actually kanan ni pun ada putih juga tau. Tapi dah buat kornea transplant 2018. Yang 2008 ni kiri ni 2008 dekat Hospital Sungai Buloh. Lepas tu 2007 lepas saya buat rawatan, semua dah settle, tak ada merah lagi, saya balik kampung hujung tahun 2007. So hujung tahun tu ramailah saudara yang balik kampung dekat Rumah Panjang tu.
ada masalah air. Bila ada masalah air, kita pergi ramai-ramai mandi sungai. Okey, bila mandi sungai, apabila saya mandi sungai, keesokan harinya mata saya dah jadi blur. Aduh. Dua-dua mata saya dah jadi blur dan saya tak nampak apa. Bukan tak nampak macam silau, dan saya pergilah jumpa doktor dekat Sarawak tu, dekat satu hospital ni. Lepas tu tak dapat refer dekat Sarawak, refer dihantar ke Sungai Buloh. Okey? Doktor dah cakap, kornea awak sebenarnya dah tercalar. Jadi saya rasa terkejut lah kan. Sebab saya sebelum ni saya cek dekat salah satu hospital kat Sarawak ni, dia tak inform pun kornea saya tercalar ke apa ke dan sebagainya kan, dia tak inform. Kalau saya tahu tercalar, saya tak akan mandi sungai dan sebagainya kan. Saya akan ambil precautious lah. Lepas saya buat treatment 1 tahun, 2008 saya sepatutnya menduduki SPM. Saya 1 tahun tu saya buat rawatan dekat hospital Sungai Buloh dan saya buat kornea transplant 2008 sebelah kiri tetapi tak berjaya. Okey. Tetapi tak berjaya. Lepas tu saya buat rawatan. Mata saya bukan saja mengalami cornea ulcer tetapi juga masalah glaukoma, masalah katarak, masalah benda tu dah menjadi macam 3 berangkai kat situ. Tapi Marcus, maafkan saya nak mencela. Daripada awal tadi Marcus cakap Marcus ada mengalami sedikit masalah rabun dan juga silau dan menggunakan kantar lekap berwarna. Kita nak tahu, adakah ketika itu kantar lekap yang dibeli itu daripada macam doktor terangkan tadi, daripada tempat-tempat ataupun mereka yang dibolehkan untuk menjual kantar lekap, ataupun kantar lekap yang dibeli itu kantar lekap yang kita beli di dalam talian ataupun yang kita beli yang dijual oleh rakan-rakan dan sebagainya, Marcus? Okey, pada masa tu saya pergi ke optometrist. Saya tak silap saya juga sebab saya tak mendapatkan pandangan daripada optometrist. I just buy. Okey, I just buy yang tak ada. Saya ingat dulu pendidikan ataupun kesedaran menggunakan kantar lekap ni kurang lah. Jadi saya beli yang color hitam. Saya ingat color hitam ni boleh reducekan silau macam tu kan. Jadi saya beli yang tak ada power tu, boleh reducekan silau. Jadi itu silap saya. Silap saya pada masa tu. Kita tak tahu tentang pendidikan, kesedaran tentang lens masa tu. Penjagaan kebersihan dan sebagainya. Dan saya kira Marcus, yang ini apa yang berlaku pada Marcus adalah satu perubahan yang cukup drastik. Jadi bagaimana sekarang ni Marcus mengadaptasikan untuk orang kata kehidupan seharian dengan apa yang berlaku pada Marcus? Okey, sebab saya boleh dikategorikan sebagai OKU masalah penglihatan. Doktor cakap mata saya ni tak boleh nak di cure lagi sebab saya baru je buat buat pembedahan katarak dekat sebelah kanan saya ni. Sebelum ni urat mata saya tak boleh tengok. So lepas katarak dibuang last year dekat hospital Kuala Lumpur, dia orang tengok you punya saraf hanya 20% saja. So you boleh nampak tunnel vision saja. Maksudnya lorong, macam lorong sempit. Macam lorong sempit. So saya pasrah. Orang cakap kan. So, macam mana nak adaptkan dengan benda tu, saya dah ada kad OKU 2008, jadi memang agak susah lah kan. Sebab kita masing-masing masa muda ada cita-cita kita sendiri. Lepas kita jadi tak nampak ni, so macam ada had dia untuk melakukan apa yang kita mahu, apa yang kita impikan. Orang dapat buat ini, kita tak dapat. So, ada had dia. Jadi sebab saya ni jenis orang yang aktif dulu, tapi sekarang ni ada had dia lah. Jadi macam apa orang cakap ni, memang banyak had dia. Macam mana kita nak environment yang baru tu, kita kena belajar dari A sampai ke Z benda tu. Jadi banyak yang kita perlu belajar. Sampai sekarang pun saya masih lagi belajar macam mana nak mengadaptasikan diri saya dekat kalangan orang buta ni. Okey. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Marcus di atas perkongsian itu tadi, Marcus, dan saya kira apa yang dikongsikan itu tadi sedikit banyak dapat memberi kesedaran juga kepada penonton-penonton, pengguna dan juga adik-adik yang mungkin baru nak belajar ataupun berjinak menggunakan kantar lekap ni, betapa pentingnya untuk kita mengetahui, kena ada ilmu dan yang paling penting sekali belajar tentang kebersihan. Ya, betul, menjaga kebersihan. Terima kasih banyak-banyak, Marcus. Terima kasih, Marcus. Terima kasih. Jaga diri. Okey, terima kasih. Okey, bye. Doktor, mungkin doktor boleh ulas juga daripada apa masalah yang dialami oleh Marcus daripada tahun 2007. Sekarang dah pun tahun 2021, lebih 10 tahun mengalami masalah tersebut dan ada rentetannya doktor, daripada masalah tertidur dengan kantar lekap, kemudian mengalami masalah merah mata, glaukoma, tercalar, katarak dan macam-macam lagi. Ini yang kita nak ingatkan dan kongsikan kepada penonton-penonton untuk kami di studio dan juga penonton-penonton doktor. Pentingnya satu, ilmu.
untuk kita tahu tentang apakah masalah kita, apakah jenis kata lekat yang boleh kita gunakan dan pentingnya juga menjaga kebersihan untuk kita menjaga ataupun menggunakan kata lekap ni, doktor. Okey. So sebelum saya beritahu yang apa kita boleh buat bila kita pakai atau apa yang kita tak boleh buat. Saya sebab it's very sad bila saya dengar apa Marcus cakap. So saya just nak ambil 2 minit untuk terangkan kenapa yang kanta sentuh kosmetik yang dijual di pasar malam semua bahaya untuk ini. So kalau awak tengok, mungkin Fiza boleh pegang ni dan tunjuk kepada. So kalau boleh tengok ini adalah kanta sentuh yang ada warna, betul? So kanta sentuh warna ini tiada power, okey? Sesiapa boleh pakai, okey? Kalau awak beli kanta sentuh yang tiruan, okey, tak kisah mana dijual. Kanta sentuh ini ada satu layer sahaja. So kanta sentuh ini dia ada satu kanta sentuh. Dia jenis soft. Lepas tu nampak ini banyak pigmen atau warna. Okey. Ini yang jual di yang kanta sentuh tiruan. Ini tiruan Ini tiruan. Yang asal kanta sentuh tu yang warna. So bukan saya cakap jangan pakai, tapi berhati-hati, tapi yang dari registered company mereka buat apa? Ini ada satu contact lens. Mereka masuk lagi satu lapis dalam. Itu ke? Yes. So apa boleh jadi? Apa boleh jadi yang pigmen-pigmen atau warna tu sudah macam sandwich. Okey. So bila kita pakai yang kanta Ada sentuh, perbezaannya. ya, kanta sentuh tiruan, apa yang pigmen-pigmen tu boleh cala kepada mata. Okey. So ini tadi yang tiruan. Yes. Yang mana tak ada lapisan, ada banyak pigmen-pigmen. Yes. Yang ini merupakan yang So dia ada dua contact lens dan pigmen tu di tengah-tengah. So pigmen tu dah boleh sentuh mata kita. Dia kalau tak sentuh, dia tak boleh cala kepada mata kita, dia tak boleh kasih alergi, orang terasa mata gatal-gatal. So dia dalam. Dia tak efek mata kita. So I think Marcus punya story tak start sebab dia tidur. Saya rasa sebab yang mungkin I tak tahu penggunaan jenis yang kanta sentuh yang mungkin tak ada lapisan lagi satu, tak ada contact lens dua. So yang tiruan tu satu contact lens. Asal ada dua contact lens. Jadi kita kena tahu jugalah contact lens apa. Dia berbalik pada soalan saya tadi kan. Kita kena tahu sebenarnya contact lens yang macam mana kita boleh pakai, jenama apa yang kita boleh beli. Kita tak perlu kongsikan jenama, tapi dari segi penjagaan ke mana kita harus beli. Kalau doktor boleh kongsikan di penghujung. Okey, so ada beberapa benda kita kena jaga bila kita pakai contact lens. Yang penting tu personal hygiene. So orang yang pakai macam saya tadi kata mesti rajin tanggungjawab. Kuku kalau boleh simpan pendek, bersih. Tempat yang awak pakai contact lens mesti bersih. Okey. So banyak kali bila pesakit datang ke klinik mata, kita suruh kalau you nak pakai, you boleh pakai depan cermin. So pesakit ada pernah simpan itu contact lens dalam toilet sebab semua orang toilet ada cermin. So jangan simpan di sana. Okey. Sebelum pakai contact lens mesti cuci tangan dengan sabun air. Lepas tu keringkan tangan dan gunakan sebelum pakai pun you ambil contact lens ini di tapak tangan. Lepas tu masukkan yang air larutan disinfeksi dan rub untuk 10 second. So apa jadi dengan ini? Yang apa-apa kalau ada partikel ke apa yang melekat di dalam sana akan keluar. Okey, doktor, adakah kalau kita pakai kanta lekap yang pakai buang hari-hari pun kita perlu lakukan lebih baik kita buat, tapi kalau tak buat pun tak apa sebab you tak akan simpan balik. Okey. So lepas itu ambil itu larutan, you kena rinse supaya apa-apa partikel dah loose, dia akan jatuh. Okey, yang penting kita jaga kebersihan dan kita jangan tidur menggunakan contact lens. Janganlah kalau tak boleh keluarkan kita guna juga kuku. Kita cuba keluarkan kan, Sugi, Fiza. penting juga untuk kita tahu sebenarnya jenis apa dan
di mana yang kita boleh beli contact lens kita. Betul, okay. Fiza. Banyak yang telah doktor kongsikan hari ini bersama dengan pengalaman yang dikongsikan oleh Markaz. Jadi kami nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Sujaya Singh dan anda di rumah. Kami berharap apa yang dikongsikan hari ini memberikan anda, mungkinlah selama ni dah tahu tetapi sebab kita gunakan hari-hari, kita leka kadang-kadang kan. Jadi ini sebagai peringatan buat anda semua, termasuklah kami yang menggunakan contact lens. Betul tu. Kalau tak rabun tu tak apa, tak payah pakai sebenarnya. Okey, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada doktor. Kita harapkan apa saja perkongsian kita pada hari ini berkaitan topik ini dapat menjadi manfaat yang berguna untuk kita jadikan panduan dalam kehidupan seharian kita. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali lagi di Wanita Hari Ini bersama dengan kami. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, dan untuk segmen tajaan hari ini kami nak berkongsikan sesuatu yang cukup informatif untuk anda, khususnya ibu-ibu yang sedang menonton ketika ini. Dan bersama saya ketika ini bersama dengan dua orang pakarnya. Di sebelah saya bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Yazid bin Jalaluddin, konsultan pediatrik endokrinologi. Betul saya sebut doktor? Betul. Alhamdulillah. Selamat datang ke Wanita Hari Ini. Terima kasih. Dan kita juga bersama dengan Puan T. Chin Kim selaku pakar pemakanan Danone Specialized Nutrition. Apa khabar? Khabar baik. Sihat ya? Sihat. Okey. Yang ini kita nak kongsikan satu maklumat ataupun informasi baharu juga kepada penonton-penonton kita sebenarnya. Kalau boleh Prof kongsikan dahulu, apa itu bantut, Prof? Okey, terima kasih. Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. So, apabila kita bercakap berkenaan bantut, kita sebenarnya melihat kepada ketinggian, ya, ketinggian kanak-kanak yang berumur bawah 5 tahun yang tidak seiring dengan ketinggian rakan mereka yang sebaya, sama jantina, sama umur. Bila kita cuba lihat ketinggian itu, ketinggian kanak-kanak tak sama macam ketinggian orang dewasa. Ya. Kita ada satu ukuran yang dah tetap. Tapi kanak-kanak sentiasa membesar. Oleh itu kita perlu lihat kepada carta tumbesaran. Carta tumbesaran daripada World Health Organization, organisasi kesihatan sedunia yang digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kanak-kanak bantut biasanya ketinggian mereka berada di dalam zon yang warna merah tu. Ya, di bawah daripada garisan paling bawah ketinggian kanak-kanak tersebut. So, bila kita lihat keadaan di Malaysia, kajian kesihatan ibu dan kanak-kanak pada tahun 2016 telah menunjukkan bahawa 20.7% kanak-kanak bawah 5 tahun di Malaysia adalah mengalami masalah bantut. Ini bermaksud 1 daripada 5. Ya? Dan di negeri-negeri pantai timur, peratusnya lebih tinggi. 1 daripada 3. Itu jadi sangat penting untuk kita mengetahui kadar ini, kerana bila kita tahu kadar-kadar yang begitu ramai begini, langkah-langkah tertentu perlu diambil segera. Ya? Bila kita lihat siapa yang ada masalah ini, masalah ini bukan hanya berlaku pada mereka daripada family ataupun keluarga berpendapatan rendah, tetapi juga daripada keluarga yang berpendapatan sederhana dan berpendapatan tinggi. Okey, tapi nak tahu juga apakah punca utama kepada masalah bantut ini, Prof? Okey, terima kasih. Ini sangat penting. Ya, punca utama bantut adalah disebabkan kekurangan zat makanan dalam kadar yang lama. Ya, kanak-kanak perlu membesar. Ya, dalam waktu pembesaran mereka memerlukan protein, karbohidrat, kalsium, zat besi, zinc, juga vitamin D. Sekiranya mereka kekurangan nutrisi-nutrisi ini dalam keadaan yang jangka masa yang lama, mereka akan mengalami masalah tumbesaran. Selain daripada masalah kekurangan zat makanan, faktor-faktor genetik, ya, seperti ibu bapa yang rendah, juga memainkan peranan menunjukkan sama ada kanak-kanak ini bantut ataupun tidak. Tetapi kita tak boleh kata semua ibu bapa yang rendah anak mesti rendah. Ya, kemungkinan ibu bapa yang rendah ini juga waktu kanak-kanak mereka juga ada bermasalah, tetapi tidak diselesaikan. Ya, faktor-faktor lain termasuklah juga sekiranya kanak-kanak itu menghadapi masalah kesihatan yang kronik ataupun mengalami masalah hormon, ya, endokrinologi yang kita katakan tadi itu, mengalami masalah hormon seperti kekurangan hormon pembesaran. Okey. Ya. Ini juga nak kita tahu, nak kongsikan kepada penonton-penonton kita. Adakah sebenarnya kesan bantut ini juga akan mempengaruhi kesihatan kanak-kanak di Malaysia ini sekarang dan juga masa akan datang mereka, Doktor? Okey. Prof. Bila kita lihat kepada kesan, ya,
apa yang penting adalah kita kena lihat pada nutrisi. Nutrisi kanak-kanak ni sangat penting kerana dia juga terlibat dalam perkembangan otak. 90% otak orang dewasa perkembangannya berlaku semasa dalam 5 tahun pertama. Sekiranya kekurangan zat makanan, semua ni yang kita katakan sel-sel tidak berapa berhubung. Bila tidak berapa berhubung, kanak-kanak ini mungkin mengalami masalah IQ yang lebih rendah. Bila IQ mereka lebih rendah, biasanya taraf akademik mereka juga rendah. Bila taraf akademik rendah, kajian telah menunjukkan bahawa semasa dewasa, orang-orang yang lebih rendah ini biasanya pendapatan bulanan mereka lebih rendah daripada mereka yang lebih tinggi. Ya, kajian telah menunjukkan seperti itu. Juga lain daripada itu, kanak-kanak yang kekurangan zat makanan ini bukan saja mempunyai masalah akademik, tapi mereka juga mungkin mempunyai masalah kesihatan yang lain, dan apabila dewasa mereka mungkin lebih berisiko tinggi untuk mendapat masalah obesiti, kencing manis, darah tinggi dan sakit jantung. Okey, mungkin kita boleh terus kepada Puan Ati Chin Kim. Kita lihat masalah tumbuh besar terbantu ini satu topik kesihatan yang sangat-sangat membimbangkan, tapi boleh ditangani dengan pemahaman dan juga tindakan yang betul daripada ibu bapa dan juga penjaga. Jadi apakah sebenarnya tindakan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa jika untuk mengetahui jika anak mereka dalam risiko terbantut atau tidak? Silakan Puan. Terima kasih dengan soalan itu, pengacara. Betul, nutrisi adalah sangat penting untuk kanak-kanak yang membesar. Langkah pertama, ibu bapa boleh memantau ketinggian dan berat badan anak mereka setiap 3 bulan dengan merujuk kepada Dugo Complete. Di sini ada jadual pembesaran. Yap. Dengan ini boleh mengetahui pasti sama ada anak-anak mereka peringkat umur, ketinggian dan berat badan mereka dalam peringkat umur yang sesuai. Selain daripada itu, ibu bapa juga boleh buat kuis pembesaran Dugro di laman web Dugro. Hanya 4 soalan yang ringkas sahaja untuk ibu bapa mengetahui sama ada anak mereka berisiko. Ya. Sebagaimana yang kita tahu, nutrisi yang mencukupi adalah sangat penting. Ya. Jadi kadang-kadang ibu bapa akan rasa risau ataupun tidak pasti sama ada anak mereka mengambil nutrisi yang mencukupi. Dengan ini boleh cuba Dugosure yang mempunyai nutrien pembesaran yang tinggi, prebiotik yang bagus untuk kesihatan usus dan DHA yang penting untuk kanak-kanak yang membesar. Manakala untuk kanak-kanak yang ketinggian dan berat badan mereka yang tidak memuaskan ataupun tidak mengikuti jadual pembesaran, boleh cuba Dugo Complete yang mempunyai formula catch-up growth. Kalau ibu bapa ingin berminat cuba Dugosure dan Dugo Complete, boleh pergi ke laman web dan daftar. Okey, baiklah. Saya kira itu penjelasan yang cukup ringkas tetapi padat dengan penuh informasi-informasi yang terbaik untuk kita kongsikan kepada anda berkaitan topik yang kita bawakan hari ini, iaitu tentang masalah bantut itu sendiri. Itu dia pembesaran optimum minda celik. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan T dan juga Profesor kerana sudi berkongsi informasi-informasi ini bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Kami nak berehat dahulu seketika. Kembali terus bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Baik, kembali bersama kami dan ini dia kami ingin berkongsi bersama dengan anda berkaitan dengan Zero to CEO. Program Zero to CEO bakal melahirkan usahawan tanpa modal dengan berniaga produk usahawan IKS. Siapa sahaja yang ingin mengubah hidup dan menjana pendapatan tanpa mengeluarkan modal, daftarkan diri anda di website www.zerotoceo.com.my. Nak tengok, nak tahu apakah tentang program ini, nak jadi usahawan? Apa kata kita saksikan? Jom. Nak jadi usahawan? Itu ya tadi segi program reality yang memberi ruang dan juga peluang kepada anda penonton-penonton untuk berjaya ataupun bergelar seorang usahawan, yang mana pemenangnya akan diberikan peluang untuk membuka sebuah minimarket di kawasan mereka sendiri. Ini juga saya kira satu peluang yang baik bagi mereka yang mungkin kehilangan pekerjaan, mungkin nak
keluar daripada kepompong keselesaan, ini masanya untuk anda mencuba sesuatu yang baru. Sebenarnya banyak peluang di sekitar kita, Fiza. Kita yang harus orang kata rajin mengambil peluang itu. Baik, itu mengenai Zero to CEO dan kita dah pun sampai ke penghujung siaran hari ini, Fiza. Tapi saya nak tanya Fiza lah, Fiza. Bila kita bercakap mengenai insecurity ni, saya kira semua orang pernah merasainya kan. Kita insecure mungkin sebab kawan kita, disebabkan ahli keluarga kita. Tapi ada juga yang insecure disebabkan oleh pasangan. Pernah awak dengar? Saya rasa yang selalunya insecure sebab pasangan lah. Jarang-jarang lah insecure sebab adik-beradik, insecure sebab kawan. Tapi bila masuk je pasangannya mula insecure. Kalau biasa pasangan teks pukul 8 pagi, tapi esok pasangan dia teks pukul 8.45 pagi dia dah, you pergi mana setengah jam tadi, you buat apa dan sebagainya. Dan saya kira Sugi, ini banyak berlaku dalam kalangan masyarakat kita pun, yang berlaku dalam hubungan, sesebuah hubungan tu. Tapi sebenarnya kadang-kadang dengan adanya perasaan insecure, curiga ataupun macam-macam lagi perasaan ini, secara tak langsung ia juga dapat mengharmonikan rumah tangga. Kalau sikit-sikit. Sebab kadang-kadang pasangan tu kalau dah berkahwin 10 tahun, 15 tahun kan, sesekali ada rasa cemburu, sekali tanya, sayang, you pergi mana? Suami lah. Selalu isteri tanya suami. Tapi sesekali kalau suami tanya isteri, sayang, kenapa you tak angkat telefon? Kenapa you tak reply WhatsApp I? Membuatkan isteri rasa gembira. Gembiralah sebab dia nak ambil tahu. Tapi ini, Fiza, kisah benar. Kawan saya pernah bercerita yang kakak ipar dia, dia punya insecure tu level lain, di mana kalau suami dia beli kereta baru, dia pun nak beli kereta baru. Kalau suami dia beli rumah baru, dia pun nak beli rumah baru. Itu dah bukan insecure, itu macam persaingan kan? Betul, competitiveness disebabkan insecurity juga. Itu lain macam lah saya kira. Ada macam-macam sebenarnya kupasan yang nak kami kongsikan bersama dengan anda penonton. Kalau mungkin anda juga tak sabar nak kongsikan pengalaman anda, pengalaman rakan anda ataupun ahli keluarga anda, pastikanlah terus bersama kami di Wanita Hari ini esok dengan topik yang bakal kami bawakan untuk hikayat perkahwinan, iaitu insecure terhadap pasangan. Panas, topik yang panas. Jadi jumpa anda esok. Jaga diri. Terima kasih. Bye-bye. Bye. Ushawati ibu istri permaisuri. Dia Ushawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Ushawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga. Kalau bukan dia, siapa lagi? Wanita hari